Okey, Assalamualaikum bagi mereka yang kalau yang dah ada tu, saya pun tak tahu siapa yang dah ada ni, tapi tak apa. Saya nak check sistem dulu, nak check audionya macam mana, nak check dia punya quality visualnya okey tak okey. Dengar macam audionya masuk. Okey, audionya sempurna insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah bagi mereka yang dah masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Azrina. Orang pertama bagi salam ni Nur Azrina Romli. Assalamualaikum kembali Nur Azrina. Jangan lupa Nur Azrina tekan butang share kejap. Ramai yang sebenarnya lately dia orang kata tak dapat saya punya notification, tapi tak apalah, kita faham orang sekarang ni dia terlampau banyak sangat akaun apa nama page lah sana sini kan. Jadi kadang-kadang dia tak perasan kalau ada live kan. Tapi tak apa. Siapa-siapa yang dah masuk ni, Cik Angah Yan, thank you. Dayang Fatihah, Waalaikumsalam. Azma Diana, Waalaikumsalam. Ray, yes, KWSP. Kena kencing. Okey. Tapi tak apalah, kita doakan supaya adalah sinar harapan. Mana tahu tiba-tiba air sinar berubah menjadi sinar harapan kan. Tapi tak apalah. Malam ni tuan-tuan tak mau sembang bab KWSP. Kita harap adalah sinar baru bagi mereka yang mungkin berharap. Tapi tak apa. Kita malam ni topik yang saya kira amat penting sebenarnya dalam tempoh kita sedang mendempani dalam tempoh kita sedang berdepan dengan situasi yang saya kira amat mencabar. Apabila COVID-19 ni bak kata orang tu semakin menjadi-jadi, dan walaupun hari ni 800 lebih kes yang dilaporkan, tetap masih lagi tinggi dan juga tetap masih lagi memberi tekanan kepada ramai orang yang sentiasa meletakkan diri mereka sebagai kategori yang terkesan, walaupun kerajaan kata hanya yang kehilangan 30% saja yang dianggap sebagai terkesan, tapi ramai orang memang terkesan. Memang terkesan. Ada orang yang nak berniaga, ada orang yang nak buat itu ini, ada orang yang nak gain income dia tapi tak tahu cara nak buat. Waalaikumsalam Arif Daniel, lama tak nampak Arif. Cikgu bila nak sembang pasal silat Fikri Fight, besok malam ada topik silat dengan Al-Jufri olahragawan kita, iaitu jago silat negara. Besok malam jangan lupa. Esok malam ada 2 live. Nak beritahu awal ni, nak inform awal-awal ni. Besok malam ada 2 live. Pukul 8 malam live pasal jam G-Shock. Lepas tu pukul 10 malam live bersama dengan Al-Jufri Jamari. Esok malam jom kita. Esok malam gila. Esok malam saya nak buat gila. Saya nak buat sampai 2 live. So bagi mereka yang dah pun masuk, thank you kerana korang share. Thank you sangat-sangat kerana korang sudi share tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan, simple je. Kita tak boleh nak berkongsi ilmu dengan orang. Kita tak boleh nak menyampaikan manfaat kepada orang. Kita tak ada duit nak bagi orang sumbangan. Sekurang-kurangnya dengan tekan butang share, ilmu pada malam ni dapat sampai kepada ramai orang. Alhamdulillah. Saya tak paksa, tapi sekurang-kurangnya korang punya kerjasama untuk tekan butang share bukan untuk menaikkan view semata-mata, tapi juga untuk nak berkongsi manfaat pahala kepada ilmu yang kita nak kongsi malam ni tuan-tuan. Malam ni bukan ilmu saya. Malam ni bukan ilmu daripada panel, tapi ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu tentang bagaimana untuk nak mendapatkan lebihan income ataupun kurang-kurangnya meningkatkan kita punya ekonomi hidup, dapat kita nak meningkatkan kita punya taraf hidup. Jadi ramai orang yang ada modal tak boleh berniaga. Sebab apa? Tak tahu apa nak buat. Tak tahu nak berniaga apa ni. Aku nak berniaga apa ni? Tak tahu. Sebab punya banyak benda dalam dunia ni sampai dia pun blur. Apa benda nak buat ni? Nak berniaga apa ni? Nak start macam mana? Nak buat macam mana? Tuan-tuan, saya tak bawa orang yang calang-calang. Semalam saya bawa seorang pakar motivasi. Hari ini saya bawa seorang pakar dalam bidang usahawan. Dia tuan-tuan. Saya nak bagi tahu pada semua yang hadir malam ni tuan-tuan. Tuan Ahmad Sidri ni, iaitu seorang usahawan yang saya kira kalau katanya kalau adik-adik yang kata dia ni dah sampai tahap jutawan dah ni. Jutawan katanya. Dan difahamkan sebelum berjaya dalam bisnes dia pernah jatuh bangun balik tuan-tuan. Jadi sampai sekarang ni dia dah boleh kurang-kurang menikmati kenikmatan hidup yang lebih selesa dengan usaha yang dia pernah lalui. Tapi tuan-tuan, apa salahnya malam ni kita sama-sama berkongsi, dapatkan sedikit. Kalau tak dapat nak bagi kita ilham berniaga, dapat bagi kita ilham motivasi untuk kita nak tingkatkan kita punya motivasi hidup lah, untuk kita nak pergi lebih jauh insya-Allah. Tuan-tuan, sekali lagi saya minta tolong tuan-tuan sekali lagi
siapa yang belum tekan butang share, tekan butang share. Sekurang-kurangnya apa yang korang buat ni dapat dapat menarik orang lain untuk turut sama berkongsi manfaat pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah. Okey. Okey. Teringin nak ajak bos live di Eco Camera Trader. Alamak, Abang Hakimi. Boleh. Jom. Set up time. Jom saya pergi Eco Camera. Tapi bukan ke Eco Camera ni dekat Terengganu. Jauh tu. Berniaga tapi orang tak keluar rumah. Siapa kata berniaga kena keluar rumah? Saya tuan-tuan, sejak PKP ni hari-hari duk buka Shopee. Kan? Ramai orang berniaga dekat Shopee tak keluar rumah pun, beli di rumah, menjual di rumah. Kan? Cikgu bisnes apa yang untung cepat? Kan tanya pada Tuan Ahmad Sidri. Tuan-tuan, jadi untuk tidak melengahkan masa tuan-tuan, saya dengan berbesar hati. Saya beruntung tuan-tuan, orang berniaga tuan-tuan. Jap Abang Sidri, nak bagi tahu pada semua ni. Orang berniaga ni tak semua yang suka nak bagi ilmu. Ramai orang yang berniaga ni dia lokek ilmu. Sebab apa? Dia takut ada pesaing. Dia takut kan ramai orang bersaing dengan dia, habis bisnes dia. Tapi tuan-tuan, ramai juga sebenarnya peniaga yang nak berkongsi ilmu supaya orang lain juga dapat manfaat. Jadi Tuan Ahmad Sidri ni salah seorang daripadanya yang bagi saya sanggup berkongsi ilmu yang bermanfaat untuk sekurang-kurangnya korang juga boleh menjadi seperti beliau. Kalau tak dapat jadi jutawan pun, dapat jadi ribuan pun jadilah. Kan? So, saya mempersilakan tuan-tuan. Assalamualaikum Abang Sidri kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kalau kata orang duit banyak ni muka ceria je kan. Okey, sebelum tu tuan-tuan saya perkenalkan Tuan Ahmad Sidri, itu dia pengasas produk IV Mist yang sangat berjaya dan sudah melalui banyak fasa jatuh bangun dalam dunia perniagaan. Siapa yang tahu IV Mist? Produk IV Mist tu produk yang boleh menghilangkan yang boleh meredakan resedung, yang boleh merawat banyak juga masalah-masalah dalam konteks pernafasan. Jadi inilah dia. Tauke dia. Selalunya ramai orang yang tengok cuma dapat tengok dia punya, dapat beli produk dia, dapat rasa produk dia. Ini saya bawa tauke dia. Tauke yang dah pun berjaya dengan produk IV Mist ni tuan-tuan. So bang, abang share sikit bang, latar belakang bang, orang mana, macam mana, sedikit info sikit pasal bang. Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nama Ahmad Sidri bin Hussein, berasal daripada Kelantan. Pengalaman dalam bisnes tak lama, dalam 20 tahun lebih kurang. Lama tu. Nak cakap banyak ilmu tak adalah, tapi pengalaman yang kita lalui sendirilah. Mungkin tak sama dengan pengalaman orang lain. Jadi dalam 20 tahun tu banyak jenis produk, banyak jenis bisnes lah yang saya lalui. Oh, ada sedikit terganggu. Saya pun tak pasti kenapa. Semalam benda sama, dia macam ada sikit stuck. Tak apa bang. Tadi dia start sekejap. Tak apa ya? Okey bang, teruskan. Dengar dengar clear bang, very clear. Suara sedap suara bass. Serak kering. Okey, suara rockers. Okey, teruskan bang. Serak. Okey, saya bermula daripada jual bundle, bundle, lepas tu tukar kepada pakaian wanita, macam-macam bisnes lah. Dan sekarang dan bundle saya kekal lama bundle. Cuma sekarang saya tukar kepada yang cikgu sebut tadilah IV Mist. Adalah beberapa sebab, kerana sekejap lagi saya ceritalah saya tukar kenapa. Jadi jatuh bangun ni banyak kali, tapi yang jatuh betul-betul dia ada sekali. Tak apa kita kongsi nanti. Teruk sangat tu. Tapi bak kata orang ni, orang berniaga ni bang, dia macam fighter bang kan. Kalau kita nak berjaya ni, dia macam fighter kan. Jatuh macam mana pun dia kena bangun juga, dia kena usaha juga, dia tak boleh mengalah bang kan. Ya betul. Memang kalau apa-apa kita hidup ni, kalau kita nak berjalan, contoh nak berjalan ke nak apa, kalau kita mula-mula nak berjalan pun mesti ada jatuh ke, basikal jatuh ke, jalan jatuh tangga ke. Biasalah kita nak jalan yang baik, kita kena terus berjalan. Begitulah dalam kehidupan apa-apa sekalipun. Okey, bang. Terutama bisnes. Bisnes ni dalam bisnes ni dia lain sikit je. Dia lain sikit. Pasal dia cabaran dia boleh menjadikan kita rugi.
rugi dan kita boleh untung. Cabaran dia lain sikit untuk kejar, di antara kita nak kejar untung dengan kita nak elak pada kerugian. Ya, tapi selalunya orang memang tak sanggup berdepan kerugian. Dia nak cari, dia nak berniaga. Saya sendiri pun, bukan orang lain lah, saya sendiri pun kalau kata saya ni nak berniaga, saya akan fikirkan, kalau aku berniaga, adakah aku ni boleh untung? Jadi itu memang antara benda yang pertama saya fikir. Saya tak nak berdepan kerugian walaupun sikit. Malah bang, dah alam sembang abang ni kan. Saya sendiri baru saja tengah mempromosikan buku saya ni, buku pasal COVID ni. Okey, ini pun dikira sebagai perniagaan lah, kan, perniagaan juga lah. Tapi buku ni dah laku lebih kurang 700 naskah. Bukanlah perlahan. Maksudnya kiranya laju jugalah, dalam masa lebih kurang sebulan boleh terjual lebih kurang 700 naskah. Tapi bila tiba-tiba sehari dua dia macam slow, tak ada orang yang order, dia punya takut tu lain macam. Alamak, kenapa ni? Nampak tak dia punya impact ni? Bila orang yang tak erti berniaga ni, dia jadi macam dia risau. Alamak, aku ni kenapa? Salah tang mana? Aku punya strategi salah ke? Aku punya apa salah? Nampak tak bang? Problem dia bang. Nampak? Alamak, dia start lagi lah pula kita punya visual malam ni. Sama dengan semalam, tapi tak apa. Dia start mungkin tak lama. Korang nampak saya bergerak kan? Tapi abang sendiri ada terganggu sedikit dekat sana. Abang okey bang? Saya tengah menunggu signal daripada abang. Okey bang. Alright. Okey, baik. Okey, sebenarnya dalam siapa-siapa pun, bagi usahawan mana-mana pun, sebenarnya dia nak elak kerugian. Ya. Siapa-siapa sekalipun, walau kecil-kecil usaha bisnes, dia nak elak kerugian. Cuma biasa kita dengar cakap pepatah ke apa rugi itu pasti, untung belum tentu. Kita dengar. Ya, selalu dengar. Jadi yang tu kita kena ambil lah. Kita kena ambil sebagai usahawan, kita kena ambil, tapi kita kena pilih yang mana risiko yang kecil, risiko yang boleh kita hadapi. Kalau kita tak, saya berpengalaman ambil risiko yang besar dalam kapasiti yang saya ada, maksudnya dalam kemampuan saya ada. Orang panggil langgar dinding. Saya tak pasti kenapa hari ni visualnya selalu tersangkut-sangkut. Dengar tak? Okey, dengar. Cuma tadi dia start sekejap. Tak apa bang, terus. Okay. Jadi kalau kepala kita tak keras, kita pilih dinding yang boleh kita langgar lah. Ni kepala kita ni tak keras, kita langgar dinding semen, kepala kita boleh hancur. Gitulah lebih kurang. Jadi kita pilih risiko yang kecil yang boleh kita tanggung, yang boleh kita hadapi. Jadi kalau tak rugi pun, dia rugi tidak besar. Maknanya kita boleh teruskan lagi. Tidaklah kita kena termenung sampai berbulan-bulan kerana kerugian tu. Maknanya kita boleh elak sikit buat benda-benda lain. Apa-apa contoh, kita buat benda-benda kecil lah untuk kita naik balik. Faham maksud saya nak sampaikan? Maksudnya untuk memulakan perniagaan tu jangan kita jangan besar. Jangan besar. Jangan besar lagi. Kalau kita nanti nak tak. Sini sikit. Tak center. Okey, cun. Okey. Right, cun. Tapi bila kamera bergerak, dia jadi stuck pula. Tak apa bang. Okey, teruskan. Boleh. Okey, kalau kita nak mula bisnes kan? Saya cakap, kalau boleh saya cakap campur-campur negeri Perancis saya boleh? Perancis? Kelantan ni. Boleh. Baru ada zoom sikit, baru sampai sikit lah. Boleh. Kita faham. Kita ni satu Malaysia, tak ada masalah, insyaAllah. Okey. Apa saya cerita, maknanya kalau kita start dengan besar, kita tengok kepada modal kita tu sendiri. Biasa kalau kita orang nak mula bisnes ni, dia tengok kepada modal dia juga. Modal dia kalau berapa ramai pakar-pakar motivasi ataupun pakar-pakar bisnes, dia menggalakkan kita dalam, kalau mula-mula bisnes kecil ni dalam RM2,000. Dalam RM2,000 ni dia nisbah kepada dia tidak, kalau rugi pun kita boleh tidak teruk. Kalau untung kita boleh tambah modal
Dia tak tahu apa produk yang nak mula dijual. Gitu. Jadi maksud abang kira the best untuk kita mulakan perniagaan kita modalnya sebaik-baiknya sekitar RM2,000 betul? RM2,000 ke bawah. RM2,000 ke bawah. Kalau yang tak ada modal lah, kalau yang berani sangat teruskanlah. Cuma digalakkan untuk permulaan ni masa pengalaman belum ada. Saya tak dengar. Dengar clear. Okey. Modal kita kalau banyak, okey teruskan. Cuma kita kena ada pembahagian daripada modal tu sendiri. Kita tak boleh habiskan terus pada modal yang kita ada. Faham? Maknanya kalau kita ada RM10,000, kita startlah RM2,000 dulu. Jangan kita simpan untuk dalam tempoh sekian, kita nak tengok macam mana kita punya produk ada laku ke tak laku. Kos marketing lagi kita tak kira lagi. Mungkin ada orang nak ambil tanpa kos marketing. Maksudnya yang kita nak share mungkin boleh yang tu, tapi modal yang kecil lah. Maksud saya baru kerugian itu tidak, sebab saya tengok kepada ramai orang kalau start dengan modal besar. Besar tu bagi dia tu besar sebab permulaan RM10,000, RM20,000, pinjam loan apa semua. Kalau dia jatuh, dia jadi, sebab dia mengharapkan keuntungan awal. Ya. Jadi kalau sebab bisnes ni kita tak tahu, macam saya sebut tadi, rugi tu pasti, untung tu belum tentu. Ya. Jadi kalau kita kira atas kertas, maknanya kita buat plan, buat projection lah konon kan. Maknanya kalau kita kira hari ni, esok kita start terlusa tu untung dah, kaya dah. Atas kertas memang macam tu. Betul. Macam cikgu sendiri nak jual buku, contoh follower ada berapa ramai, ramai duk share apa semua, nak jual buku cetak berapa-berapa, tahu-tahu baru 700 contohlah kan. Betul. Kita ingatkan banyak. Tengok dekat Facebook follower sampai 26,000 orang. 26,000 lepas tu yang dalam grup Telegram saya sampai 3,000 orang. Tapi baru dapat jual 700. Mana pergi dia orang? Sedangkan buku harga RM25 ni bukan mahal mana pun. Kan? So dia punya calculation salah. Memang siapa-siapa pun dia atas kertas jarang berlaku tepat. Ya. Tapi macam mana pun kita kena buat untuk sebagai guide kita. Ya. Okey, kita bang. kena buat kiraan. Yes, alright, tak apa. Kita masih lagi dalam sesi mukadimah ni. Belum lagi masuk topik ni. Baru mukadimah ni. Okay. Cuma, okey. Soalan saya lah, memandangkan kita sekarang dalam tempoh PKP. Tadi pun ada yang kata macam mana nak berniaga, orang nak keluar rumah pun tak boleh, nak pergi sana sini tak boleh. Dan dalam tempoh PKP ni kita pun kadang-kadang tertekan dengan perbelanjaan yang mungkin meningkat sebagainya. So, bang rasa adakah ini masa yang sesuai untuk kita mula berniaga? Adakah ini masa yang tepat untuk kita berniaga dalam tempoh orang duduk rumah, orang tak keluar pergi kedai? Macam mana bang? Pendapat bang? Dia ada dua pendapat. Ya. Alamak bang, sangkut lagi lah. Okey bang, apa kata saya tutup sekejap abang punya ni, and then saya bagi abang link baru, abang masuk balik. Mungkin ada perubahan. Sekejap Okey, baik. Okey tuan-tuan, tak apa tuan-tuan, saya terpaksa berhenti sekejap untuk bagi link baru pada abang apa nama Ahmad Sidri, sebab line kita tadi agak kurang cantik. Saya bagi link baru kat dia lah, sebab dengan harapan kali ni dia dapat masuk dengan lebih baik lah, insyaAllah. Dia sama lah, kadang-kadang sistem kita ni kadang-kadang kita pun huru-hara, kadang-kadang dia jadi macam tak betul, kadang-kadang dia okey, depends. Tapi tak apa, saya tunggu Abang Sidri masuk balik. Sebab apa, kadang-kadang itulah masalah yang kita apa tak mampu elak. Okey. Alright bang, okey bang. Okey ada bang dengar bang? Okey. Tak apa kita cuba. Bab kata orang bukan sekadar meniaga je, kadang-kadang teruk, kadang-kadang live pun teruk. Kan? Tak masa mungkin wifi saya tak kuat pasal anak-anak pun duk guna semua ni. Boleh jadi. Mungkin boleh jadi. Tak apa bang. Okey, sambung tadi pasal adakah sesuai berniaga dalam tempoh PKP ni? Kalau ikut kajian untuk kita mulakan bisnes, kita boleh tengok ada dua pendapat lah.
Satu, kalau keadaan yang ekonomi tengah teruk, contoh sekarang ni dalam keadaan pandemik ni, orang tak keluar rumah, kita ada choice lah. Itulah pentingnya kita follow teknologi IT sekarang. Mana ada Facebooknya, kita boleh menjual secara online. Sebab dalam PKP pertama dulu yang paling teruk, rakan-rakan saya ramai menjadi jutawan segera. Wow. Dalam PKP ramai. Jadi jutawan Ya, ramai. Bukan seorang, ramai. Berjuta-juta jualan. Kaya-kaya dengan segera. Dalam tempoh PKP dalam tempoh dia buat lagi. Agak perlahan sikit. Ada lekat Okey, okey. Dia kadang-kadang. Dalam tempoh PKP dia boleh jadi jutawan. Okey, PKP baru ni berapa bulan bulan 4 Dia start bulan 3. Bulan 3. Yes. Jadi masa tu kerajaan pun membantu dari segi moratorium. Ya. Yeah. Dari segi apa lagi bantuan apa tu BPM. Yang gaji APF apa tu sokso apa semua membantu usahawan apa semua. Jadi masa tu orang duit banyak. Duit banyak. Gaji tak terusik. Betul. Betul. Jadi shopping sakan tu kereta tak payah bayar. Shopping sakan kereta tak payah bayar, rumah tak payah bayar. Apa macam-macam Jadi kedai emasnya, kalau orang ambil peluang online baru ni, siapa masih lagi tersangkut-sangkut untung. Dia kadang-kadang dia stuck. Tapi okey, boleh. Boleh lah, cuma dia kadang-kadang ada masa dia akan stuck. Apa nama? Okey bang, teruskan. Okey. Jadi PKP sekarang yang terbaru ni PKPB agak kurang kerana moral dah habis. Spekulasi tentang politik ekonomi pun besar. Jadi orang lebih berhati-hati untuk tengok kepada tahun depan, perhati dengan politiknya, dengan ekonominya macam-macam. Tapi masih ramai masih maintain jualannya, peningkatan pun ada. Cuma ramai di kalangan yang mengharap seperti PKP pertama. Yang tu agak perlahan. Jadi kalau siapa yang nak start bisnes musim ni, bagus dari segi apa? Untuk kalau dia nak bisnes panjang lah. Ya. Jadi kalau dia boleh survive masa ni, akan datang ekonomi baik nanti, insya-Allah dia boleh terus maju. Kalau dia tidak putus asa lah. Tapi untuk dia tapi untuk dia nak spend satu modal sekarang ni dalam keadaan yang kecil, dia boleh tak mestinya spend modal yang besar, di mana dia boleh dropship. Banyak sekarang orang offer dropship yang untung besar. Pilih produk yang kalau online kebanyakan kita pilih produk-produk yang dibantu oleh company, HQ sendiri, marketing, jadi orang kenal, jadi mudah jual. Terutama saya boleh cadangkan untuk sekarang ni boleh bermula dengan pemakanan, makanan F&B. Pasal kalau habis PKP, habis COVID ni, orang akan berebut, orang akan berpusu-pusu untuk melancong, sama ada dalam negeri ataupun keluar negeri. Betul. Jadi, tak sabar kalau keluar negara ni, tak sabar sangat-sangat, termasuklah saya. Dapat je peluang, kalau rasanya kalau ada je peluang nak nama bercuti ni, ini masa ni memang ramai orang akan keluar daripada Selangor, daripada Negeri Sembilan ni nak pergi tempat lain ni. Semua confirm. Kan? Betul. Tak boleh nak balik Kelantan lama ni. Sama, Kedah lambai-lambai ni. Tapi itulah dia. Okey bang. Abang pernah tadi abang kata abang buat bandel, abang pernah buat macam-macam benda-benda lain. Jadi macam mana abang memulakan pilihan tu? Maksudnya memilih perniagaan itu. Apa yang sebenarnya strategi pertama bila orang nak mula berniaga? Tadi kita hari ni topik kita ialah bagaimana pening nak mula berniaga ni. Jadi macam mana untuk nak pilih apakah produk atau apakah yang patut kita buat? Macam mana tu? Sebab banyak benda ni.
kalau saya contoh saya pilih kerana masa tu saya minat. Okey. Kalau saya nak tengok kepada semua orang, dia terpulang pada masing-masing sebenarnya. Ada yang minat, ada terpaksa, ada kerana masih lagi kita berdepan dengan masalah lain yang problem bang. Kita ada masalah lain problem, tapi tak apa. Dia sangkut yang tak lama lah, tapi okey. Okey, dengar. Okey, dengar. Cuma dia kadang-kadang dia stuck. Jadi kita contoh sebagai kita kena window shopping. Kita memilih. Kita memilih untuk apa yang produk terbaik. Sebab sekarang ni produk mungkin lebih banyak daripada pembeli kot. Mungkin lah, betul. Banyak sangat. Jadi kita pilih produk yang kalau kita yang modal kecil ataupun kita nak buat dropship atau kita ada 100, 200. Contoh saya buat IV Mist. Contoh IV Mist yang saya jual, saya modal orang nak buat kecil-kecilan 200 je. Dia boleh test cara nak marketing, cara nak share di Facebook, nak cerita. Mula-mula malu, ramai ada di kalangan stokis saya sendiri. Sebelum ni pun dia tak tahu apa pun. Agak mungkin ada tertinggal dengan online kan. Jadi dia daftar Facebook, dia cuba share seperti mana ramai-ramai share lah. Maknanya kami ada community produk yang jadi stokis saja ni. Kita akan share apa-apa yang sepatutnya untuk kita share di Instagram, di FB dan media sosial lain lah. Macam tu. Tapi macam abang sendiri, bila abang memilih untuk memulakan perniagaan, macam mana abang decide produk ataupun decide benda apa yang abang nak buat? Macam mana abang sendiri? Saya sendiri rasa benda ni boleh jual. Kalau saya rasa boleh jual, saya jual. Pasal saya ni, mungkin saya boleh bercakap kot. Maknanya bukan maksudnya saya bisu, saya bercakap, saya suka bercakap dengan orang. Cakap banyak lah orang cakap. Jadi saya pilih, kebetulan saya minat kepada banda, jeans. Jadi saya pilih itu, saya direct sale. Maknanya saya jumpa orang, saya bagi tahu, saya tunjuk. Saya belajar, kau cik bulan ataupun tahun 2000, saya kenal produk tu. Contoh kalau contoh Levi's bundle. Made in apa, tahun berapa, jenis apa semua. Saya cerita detail. Ini saya cerita saya lah, saya pilih dulu. Jadi saya belajar, jadi saya boleh bercerita tentang benda tu. Jadi orang nak pilih pun orang tanya nak kenal macam mana ni original, nak kenal macam mana ni negara mana, kita cerita satu-satu. Jadi kita kena pakar dengan apa yang kita nak jual. Maksudnya kalau kita kena tahu. Kena tahu. Maksudnya tahu. Itu lebih baik dan itu yang terbaik. Yalah, maksudnya kita sebelum kita menjual produk tu, kita kena study dulu apa dia, sebab latar belakang dia. And then kita kena pandai bercakap. Begitu. Tu kalau yang offline lah. Kalau saya rasa kena do something dengan kita punya live malam ni, sebab line kita agak kurang cantik. Nanti saya bagi tahu anak-anak untuk dia orang. Okey, boleh. Tak apa tuan-tuan, kita masih lagi berdepan dengan masalah line yang agak kurang cantik sebab tak tahu kenapa, tapi saya nampak sedikit rumusan awal daripada apa yang dimaksudkan oleh Abang Ahmad Sindri tadi. Pertamanya, untuk kita nak membuat sebarang keputusan untuk mula berniaga, kita kena pastikan kita kenal dulu produk tu sepenuhnya. Tapi saya masih lagi nak pegang daripada Abang Sindri ini, sebenarnya apakah sebenarnya yang membuatkan dia pilih produk-produk tu. Selain daripada dia kenal, selain daripada dia minat, tentu ada satu tips yang lebih penting yang patut dia kongsikan. Okey bang? Boleh bang? Okey. Boleh bang. So bang, saya faham, kita kena kenal, kita kena belajar, tapi dalam ribuan produk yang ada dalam dunia ni, kenapa abang, macam mana kita nak, saya kadang-kadang teringin nak berniaga, duit ada, modal ada, tapi nak berniaga tu tak tahu benda apa nak buat. Macam mana bang? Sangkut Boleh. Tak semua orang boleh berniaga. Tapi
tapi bolehlah belajar. Jadi kita nak tanam minat ni, dia kena asal lah. Bagi saya dia datang dengan sendiri. Dia datang dengan sendiri. Jadi saya dulu memang daripada kecil lah juga saya dah belajar bisnes. Jadi saya belajar, saya masuk sekolah, saya nak masuk universiti pun saya minat dengan bisnes. Itulah saya belajar. Saya sendiri lah, saya belajar sendiri. Saya tak masuk kelas apa pun. Jual je. Masa tu keuangan pun terabur, asalkan jual, asalkan laku je. Boleh rolling sikit, dia jadi. Gitu je. Tapi modal abang pun modal sikit je. Tapi abang dah expert dalam bundle. Abang dah expert dalam jeans Levi's semua. Tapi kenapa boleh jatuh? Sebab dulu saya import. Semua saya buat bundle terpilih. Saya bukan bundle yang guni tu. Saya import. Saya import daripada US, daripada UK. Yang pilih yang kualiti elok. Jadi apabila dah tu dia ada penurunan macam tu lah, dia ada circle, kita ada circle kita. Marketing kita tak besar, jadi marketing tak besar, jadi kita circle kita yang tu je. Faham? Kalau kedai kita kat kampung, pembeli kebanyakan orang kampung tu luar-luar jarang-jarang sekali kerana the power of mouth lah. Maknanya kawan-kawan cerita mulut ke mulut gitu je. Nak pergi jauh-jauh sangat orang nak, tapi nak datang macam mana? Kedai kat kampung contoh. Jadi lepas tu kerana keuangan, tu dalam bisnes ni kita kena ada disiplin. Keuangan, jaga duit, cash flow tu. Jadi masa tu saya cakap, saya cash flow ni out lagi. Masa tu out memang tahun jual je. Ambil pengalaman lah. Kalau sekarang kita fikir mungkin dulu aku buat tu untuk sebagai pengalaman aku sekarang lah. Gitu lebih kurang. Jadi apabila jatuh, kita tukar benda lain. Jenis suka lompat bisnes sebab sedang mencari. Banyak nak kena lompat-lompat lah akhirnya. Ya, yang ni pengalaman yang ni saya tak galak kepada ramai orang buat lah. Masa dia boleh menyebabkan kerugian yang boleh perasaan kita tu jadi teruk lah. Gitu. Kena berani betul lah. Kena berani betul. Okey, lepas tu bila abang gagal dalam bisnes jeans, macam mana dia abang bukan boleh? Gagal. Dia bukan gagal sebenarnya. Kerana dalam tempoh bisnes ni dia ada penurunan. Cuma saya tidak faham. Saya menganggap penurunan itu adalah gagal. Jadi saya pilih, saya lompat bisnes lain. Sebab penurunan dalam bisnes dia ada turun naik. Normal lah, apa-apa bisnes sekalipun dia ada turun naik. Jadi saya menganggap masa tu mungkin saya tidak ada pendedahan tentang maklumat bisnes. Jadi saya ingat turun sikit dah gagal. Jadi saya macam seolah-olah putus asa, tapi kerana saya putus asa atas bundle, saya tidak putus asa atas usaha. Mana saya usaha atas produk lain. Alhamdulillah jadi. Lepas tu turun produk jugalah. Sehinggalah saya jatuh teruk yang amat sekali. Masa itulah saya fikir balik, saya tanya, saya rujuk apa semua. Dulu pun baca buku banyak, baca buku masuk kelas selepas dah agak-agak dewasa sikit. Cuma kita lebih kepada motivasi saja. Sebenarnya motivasi ni antara penyumbang juga 20% daripada usaha kita, daripada kejayaan kita, 80% daripada diri kita. Dan diri kita sendiri kita kena ada tentang disiplin keuangan, disiplin terutama keuangan lah, apa tu marketing, apa-apa semua sekali. Faham maksud saya? Faham. Okey bang, kita anggap sekarang ni yang sedang menonton ni semuanya belum berniaga. Okey, kita anggap begitu. Semuanya baru teringin nak start berniaga. Boleh tak abang bagi mereka satu step, mula buat apa, lepas tu buat apa, daripada orang yang belum berniaga, dia zero produk. Dalam tangan dia mungkin ada RM2,000 sekarang ni. Dia ada sekarang ni ada RM2,000. Dia kata RM2,000 ni aku nak buat spend berniaga. Tapi dia tak tahu, dia belum dapat lagi dia punya kaedah dia, dan abang kalau dapat abang kongsikan dia punya step-step apa nak buat. Dia terpulang kepada orang juga lah. Tapi saya bercerita kepada jenis orang dia suka bisnes F&B, kita pakaian, kosmetik, macam-macam berbeza lah kan. Jadi kalau kita nak F&B dengan 2,000, kalau 2,000 lah contoh, kita tengok kita nak F&B atas kita sendiri, kita boleh buat sekarang lah. Untuk sekarang kita boleh buat nasi lemak contoh. Kita nak belajar sebab orang nak makan. Jadi kita
kita boleh jual di kaki lima. Saya tengok di pasar-pasar sini sebelum-sebelum ni. Dia tak ada gerai yang diluluskan, dia duduk dengan gerai kecil. Kena beranilah. Bisnes ni kena berani ya. Kalau tak berani memang tak boleh lah. Dunia bisnes ni dunia kejam. Dunia kejam. Sebab apa? Sebab mula-mula kita masuk mungkin setengah orang dia bisnes ni dia start bisnes naik terus. Okey. Kita berdepan dengan sangkut lagi. Tapi tak apa. Sangkut lagi. Tak apa. Dia sangkut pun tak lama. Boleh teruskan. Terus bang. Jadi jangan kita kalau nak start bisnes jangan mengharap terus naik. Itu saya harap kepada adik-adik atau siapa-siapa di luar sana nak buat bisnes, nak start. Jangan mengharap bisnes kita terus naik. Itu bahaya. Pasal pengharapan kita tu kemungkinan palsu. Sebab mana-mana bisnes ni pun, walaupun orang dah berjaya bisnes, saya tak cakap saya berjaya bisnes, tapi saya dah capailah apa yang saya idam dulu. Pencapaian pertama yang saya idam dulu saya dah capai. Jadi tak semestinya saya buat bisnes lain saya boleh berjaya. Walaupun saya ada modal, walaupun saya buat marketing, maksudnya bukan boleh berjaya terus. Mungkin mengambil masa setahun, 2 tahun juga nak grow. Mungkin awal-awal ni mungkin kita rasa kembali kepada dia start A balik. Jadi kalau orang baru-baru nak bisnes, macam tu juga. Maknanya dia kena start A. Jadi kalau kita nak ambil jalan pintas maknanya apa saya nak cerita, jalan pintas untuk terus grow. Tapi kalau jalan pintas untuk jumpa punca jalan, kita boleh start dengan produk orang lain. Faham? Ya. Okey, produk orang lain maknanya kita jadi agent, jadi stokis. Banyak orang offer produk tu. Jadi pilihlah company yang buat iklan pemasaran yang besar. Jadi boleh membantu kita sebagai agent stokis ni lebih senang menjual. Lebih kurang gitu. Adakah orang masuk nak kenal produk? Adakah masuk abang dengan memiliki modal RM2,000 dan menjadi ejen ataupun stokis kepada produk-produk orang ataupun dropship produk-produk orang, itu juga sebagai satu perniagaan yang boleh membantu kita? Ya, ramai orang yang buat asal bermula dengan dropship sekarang jadi founder, jadi produk sendiri, banyak. Ramai sangat. Dan kaya raya, lebih. Ya bang? Sampai? Boleh. Maksudnya okey. Terus. Jadi itulah cakap, dia berbeza kepada orang sendiri. Dia boleh jadi dropship, dia boleh jadi agent, dia boleh jadi stokis. Pak ramai daripada kalangan stokis saya sendiri pun bermula daripada dropship, bermula pada agent 200 saya sebut tadi, lepas tu kepada 1,000, lepas tu kepada 10,000, dan di antara yang menjual produk saya. Sehingga sekarang dia menjual produk saya dan dia tidak ada produk sendiri, dia boleh membayar hutang lapuk, dia boleh membeli rumah, bayar bulan rumah, membeli kereta baru, dan ramai. Tapi bukankah satu kepuasan jika kita sendiri memiliki produk sendiri bang? Macam mana bang? Memang semua orang nak gitu. Orang nak gitu. Bukan maksud semua orang nak itu. Ramai orang nak macam tu. Yeah. Tapi adakah kita rasa puas kalau kita buat sesuatu yang kita sendiri kalau tak jadi? Faham maksudnya? Kita buat tak mestinya jadi. Jadi kita tak puas juga. Kalau kita simpan bawah katil, buat bantal, buat tilam, tak jadi. Memang tak puas pun. Ya. Kita rasa je puas. So, adakah maksud abang dengan tadi soalan saya pasal kalau dengan memiliki modal RM2,000, kita sepatutnya memilih perniagaan atau berpayung di bawah perniagaan orang lain? Itu antaranya. Kalau kita RM2,000 ni, kita ada juga. Kalau tengok, kalau produk kita boleh ambil dengan modal RM22,000, produk apa? Ataupun perusahaan, maknanya kita jual nasi lemak ke contoh. Dengan bahan-bahan lain kita dah ada, payung kita dah ada, meja dah ada. RM2,000 ni untuk kita beli bahan-bahan lain. Boleh, itu boleh. Itu okay, antara nasi lah. Itu kita nasi lemak lah, itu contoh lah. Okey bang, cuma sekarang ni dalam topik kita pada hari ni, mungkin ramai lagi yang masih lagi menunggu satu panduan daripada abang sendiri tentang okeylah, dia
macam mana saya cakap, kita faham yang kita tidak boleh terlalu mengejar keuntungan dengan segera. Tak boleh terlalu nak lompat pagar lah kan. Tapi dalam masa yang sama, kita takut untuk bermula. Sekarang ni persoalan saya lah, bagaimana untuk bermula? Sebab ramai orang takut untuk bermula. Sebab dia rasa macam dia 2,000 ni itulah yang dia ada pun. Dia ada cuma 2,000 tu lah. Kalau 2,000 ni gagal, itulah yang dia ada pun. Macam mana? Ini cakap 2,000 tu maksimum permulaan. Kita maksimum permulaan. Kalau rugi dengan 2,000 tu, kita tidak akan jadi contoh, kita tak akan bankrupt, kita tidak akan menggadai apa-apa sekalipun. 2,000 kan dia kata. Kita boleh modal dengan 200, modal dengan 500. Tu saya cakap, kalau kita nak cepat, tak boleh. Maknanya kita memerlukan income kita 3,000, 5,000 sebulan. Contoh, kita baru nak mula bisnes, kita akan nak cari, pencarian kita produk yang boleh menghasilkan aku 5,000 sebulan. Itu belum tentu kita jumpa untuk kita dapat. Sebabnya kita tak boleh jalan pintas, buat dari kecil-kecil dulu. Maksud saya. Faham. Tapi jadi macam-macam mana pun kita tidak boleh lompat pagar, kita tidak boleh jalan pintas. Dengan 2,000, kalau kita ada 2,000 tu, kita ngam-ngam 2,000, kita mulakan dengan 1,000, simpan 1,000, gitu. Ada orang tak ada modal pun bisnes, ramai tak ada modal bisnes. Buat dropship, ada yang mula apa ada di tangan. Contoh, apabila saya jatuh dalam bisnes dulu, saya jatuh teruk, saya modal negatif, bukan tak ada, negatif. Maknanya saya lekat hutang juta dengan orang, 100,000 dengan bank apa semua. Jadi macam mana saya nak hidup? Saya nak bayar sewa rumah, anak saya sekolah, kebetulan anak saya sekolah swasta, lebih sewa yuran lagi mahal. Semua, macam mana saya nak hidup? Jadi saya jual apa yang saya ada. Saya jual, saya lelong. Ada yang tu ya, saya start, lepas tu saya cari, saya ada modal sikit, dia tu saya pergi ke GM, Plaza, Chokit. Saya pilih, maksud saya nak pilih apa. Tapi saya bersungguh lah, mana saya beli bahan-bahan magic, main magic, buat magic. Waktu buat tumpang orang di pasar malam, di Danau Kota, Uptown. Saya pernah tumpang kawan-kawan niaga situ, sewa, tak laku barang, bagi dia RM1, RM2. Tengok barang laku, kalau RM10, kita bagi dia RM1, kalau RM100, bagi RM10 gitu. Tapi bang, satu hal lagi, apa nama, bila kita kata kita nak mula berniaga, apa yang patutnya kita kena bagi priority? Adakah kita memilih barang berdasarkan yang kita minat ataupun barang yang ada potensi? Mana yang lagi penting? Produk yang berpotensi tapi pastinya yang berpotensi ni banyak persaingan, ataupun kita mencari barang yang kita minat tapi mungkin persaingan dia kurang tapi potensinya tak sure. Contohnya macam saya sendiri, sekarang saya jual buku lah. Saya ambil contoh buku saya ni. Buku ni ialah benda yang saya minat. Yang saya buat ini ialah saya punya usaha sendiri. Tapi mungkin buku ni tidak berpotensi sebab tak ramai orang yang mungkin minat membaca. Jadi adakah saya salah membuat pilihan? Macam mana bang? Ya, dia tengok pada, tadi saya cerita, maknanya nak pilih ni orang tu sendiri. Ada orang tu dia pilih atau dia minat. Sebenarnya atau kita minat, tak semestinya benda tu boleh terjual. Orang minat. Ada dia pilih pada potensi produk. Maknanya kita kena kesesuaian keadaan tu sekarang, masa tu. Kalau kita pilih kita minat tapi barang tak laku, contoh kita tak pandai nak jual, kita minat je. Contoh apa? Ada siapa kita nak jual barang pancing. Kalau kita ada barang pancing boleh dapat, kita nak jual kat siapa, kita tak pandai nak jual. Tapi kalau kita ada produk yang berpotensi, tapi kita tak, orang ramai tahu dan ramai orang senang nak jual. Faham tak saya nak sampai ni? Saya takut tak sampai lah maksud saya.
Boleh faham. Cuma saya perlukan abang punya penjelasan lebih lagi. Okey, gini. Kalau kita sendiri, maknanya dalam kita sendiri, kita apa saya nak cerita ni setiap orang, setiap bisnes tu sendiri, dia terpulang kepada keadaan tu masing-masing. Okey, saya bagi contoh kawan saya, dia bisnes kerana dia terpaksa. Bukan dia minat dan bukan berpotensi. Kerana dia dipecat kerja. Oh. Dia dipecat kerja, jadi dia nak bisnes. Jadi dia ambil apa yang ada depan. Apa saja peluang yang ada, apa saja ruang yang ada, apa saja benda yang dia rasa boleh jual, dia jual je. Ya, dia jual, kawan dia offer, kau jual benda, dia pun start jual benda tu. Okey, alhamdulillah. Itu terpulang pada masing-masing. Maknanya dia pandai, dia sendiri kena rajin. Kalau dia minat benda tu, dia suka, dia jual. Dia kena rajin, kena usaha lebih. Kalau dia barang berpotensi tu, kalau dia nak jualnya tu, dia kena rajin. Walaupun barang potensi laku, tetapi dia sendiri tak rajin, tak boleh. Memang tak boleh pun. Memang kita yang perlu menjual. Contoh kita cakap, aku ada seluar jin. Saya ada seluar jin harga RM20,000. Ni saya cakap betul. Betul. Saya ada seluar jin RM20,000 selai. Mak Levi's ke? Levi's ada yang lama. Oh gila. Ada sangkut pada. Tak apa. Kalau sempat saya tunjuk je lagi. Okey. Tapi kalau saya letak dalam almari, saya tak cerita ke orang, saya tak tunjuk, tak laku. Memang tak laku. Tapi macam mana saya boleh beli? Laku, saya boleh beli benda tu. Kerana orang tu dia tunjuk. Sikit ada duit sikit. Apa dia bang? Lepas tu saya main bandar. Apa dia? Boleh ulang balik sikit tadi. Macam mana saya sendiri boleh beli seluar dengan dia, dengan kawan tu. Maknanya kerana dia tu offer kat saya. Dia tunjuk kat saya. Dia dengan harganya, dengan barang vintage-nya apa semua. Jadi saya pun kebetulan adalah duit sikit. Masa tu saya buka kedai bandar, besarlah juga masa tu jadi saya nak wujudkan satu barang rare lah. Lagi ada dalam kedai bandar tapi tak ada barang rare, jadi tak rasa yalah, macam tak lengkap. Jadi saya beli. Dan saya beli sampai saya beli 4-5 helai jugalah. Tapi ada orang kata dia dah buat macam-macam. Dia punya promosi lah, hari-hari dia update. Saya sendiri pun hari-hari update dekat saya punya Facebook jualan buku saya, tapi tak laku juga. Bercerita macam-macam dah. Saya faham. Awal tadi saya dah cerita, maknanya ada orang bisnes dia tu naik. Ada orang bisnes dia kena terus marketing. Sangkut. Yang turun ni kena ulang balik. Okey. Saya tak tahu kenapa line. Saya pun tak pasti kenapa line malam ni. Dia sangat-sangat problem malam ni. Semalam okey je. Hari ni dia macam stop je. Tak apa, okey. Terus. Okey, dia seperti mana saya cakap awal tadi, ada orang bisnes dia start tu naik. Ni contoh saya. Saya dulu start bisnes, saya nak buat apa-apa bisnes, saya akan terus naik. Satu ketika dia akan turun. Turun ni yang kita rasa putus asa ya. Okey. Ada orang juga dia itu slow, tapi dia sabar. Dia naik sikit dan dia turun naik. Maknanya dia tengok keadaan. Kita tak boleh nak expect sangat benda gini. Maknanya dia berlaku dalam keadaan kadang-kadang kita jangka betul, kadang-kadang kita jangka tak betul. Benda ni dalam bisnes ni macam itulah. Dia memang saya kata bisnes ni dia kejam. Kejam. Tapi yang pastinya bang, kebanyakan orang-orang yang berjaya ni, orang-orang yang hebat-hebat ni, dia ada dia punya strategi dia bang. Dia bukan sekadar minat, bukan sekadar dia promote. Strategi tu yang sebenarnya yang mungkin membezakan abang dengan orang lain kot. Sebab abang pernah berjaya. Saya gini. Tak, dia strategi tu saya cakap. Dia setiap orang lain. Memang lain. Kita kena berpegang kepada setiap orang tu rezeki yang lain. Ada usaha sikit dia dapat banyak. Mungkin dia ada sebab benda lain. Ada orang usaha banyak dia dapat sikit. Tapi kenapa ada sebab benda lain? Memang kita boleh perhati di sekeliling kita. Dia ni kerja bisnes lama tapi macam tu je dia. Ada ni dia baru start tapi naik. Macam ada kawan saya beberapa orang umur 20 lebih buat online. Boleh buat rumah cash, boleh simpan ratus ribu yang kita tak sangka semua.
Betul. Jadi kalau kita cakap itu rezeki lah, itu rezeki. Rezeki memang kita tak boleh nak nafi lah, tak boleh nak rasa dengki, tak boleh rasa kenapa aku usaha lebih orang lain tak ini tapi Hari ni kita nampak ramai rupanya. Saya nampak ada ramai orang komen daripada Ivy Miss ni. Geng-geng abang masuk ni. Ivy Miss Tawan lah, Tawau semua ada ni. kat mana tadi? Okey, pasal rezeki tu. Jadi kalau kita ada orang dia buat turun naik, tapi kita kena, yang penting kita kena jaga jangan Allah dia ganggu ni. Kita kena berterusan. Jangan putus asa. Satu hari kita akan dapat apa yang kita usaha ni. Teruskan je tu. Maknanya kalau nak bisnes, kecil cara kecil, besar cara besar. Maknanya kalau kita tengok kepada orang bisnes, memang dia tak butuh hasil sebenarnya. Dia tak butuh hasil. Faham. So mungkin ada sedikit putus asa sebagai kita ni manusia sebagai orang insan ni, kita adalah perangai kelemahan kita putus asa, kecewa, tapi kita sebagai dia hinggap, dia tidak menetap. Jadi dia hinggap je, kejap dia pergi. Kalau burung dia hinggap, lepas tu dia sekejap je. Jadi dia terus. Tapi dia bukan mudah-mudah abang. Dia jadi orang kata apa, untuk jadi seorang peniaga yang berjaya ni dia memang fighter lah. Dia memang kena jadi fighter. Yes, dia kena berani. Macam saya cerita awal lagi saya sebut. Yang penting awal lagi saya sebut tadi, kita kena betul-betul berani. Maknanya jangan sangka benda tu mudah. So pandangan abang, kalau kita tak cukup kuat, kalau kita punya mentally kita tak kuat, kalau kita takut sangat dengan takut berdepan dengan ranjau berduri ni, adakah kita eloknya jangan berniaga? Macam mana bang? Boleh, berniaga boleh. Dia istilah niaga lain, usahawan lain. Kalau setakat nak berniaga, kita tadilah boleh jual produk orang. Maknanya produk orang ni, maknanya produk company ni. Contoh, siapa nak jual produk Ivy Miss, contoh. Ivy Miss kita bantu dari segi apa? Dari segi kita bagi ayat-ayat copywriting, kita buat iklan, kita iklan berterusan. Hari-hari saya iklan sebulan 100,000 lebih kurang. Oh, dia modal dia? FB. Iklan saja, pemasaran saya. Modal iklan dekat FB. Modal, okey, saya ulang balik soalan. Penting ni. Maksud abang modal iklan dekat FB 100,000 sebulan? 50,000 hingga 100,000. 150,000 pun pernah capai. Dan kemungkinan saya akan buat untuk tahun depan, mungkin pergi berapa ratus ribu lagi sebulan untuk online saja. Jadi benda ni boleh ramai orang boleh nak mula, pasal tengoklah produk yang tidak rosak. Kita pilih produk yang rosak. Saya buat contoh ni Ivy Miss lah, kebetulan saya jual Ivy Miss kan. Produk saya tak rosak, maknanya tidak seminggu basi, tidak saiz. Dia satu jenis je apa semua. Jadi itu saya kalau nak pilih produk, pilihlah jenis-jenis yang tidak mudah rosak, tahan lama, orang nak, seolah-olah keperluan. Bukan tak boleh pilih produk kehendak apa semua. Samanya orang nak je. Cuma kena pandai susun lah. Tapi masalahnya bang, produk banyak sekarang ni dalam pasaran, macam-macam produk, dan semua produk ada persaingan yang kuat tau. Contohnya macam okeylah Ivy Miss pun dia tentu ada persaingan dengan lain-lain produk juga kan, lain-lain produk yang seumpama dengan dia. Nak jual pisang salai pun ada banyak persaingan dia. Nak jual sekarang ni dori saya kadang-kadang fikir aku nak jual ini, pesaing pun banyak juga. Jadi untuk memilih produk yang kita rasa kita nak mula tu takut, sebab aku nak jual ini pun ramai orang jual ni, nak buat ini itu pun ramai orang buat ni. Jadi macam mana bang? Macam mana nak pilih? Nak pilih tu payah. Ya, kadang-kadang kita menganggap bahawa kita nak jual kepada semua orang. Dan kita menganggap bahawa produk yang ada ni dia jual kepada semua orang. Sebenarnya produk yang ada ni berapa orang je beli. Rakyat Malaysia ramai. Jadi kita nampak dah sakut dah, maknanya tak boleh nak jual. Kita sendiri yang bina persepsi tu. Okey, saya ada Okey. Terus. Okey, jadi saya contoh, saya jual Ivy Miss ni jenis minyak angin. Tak apa. Saya akan ulang balik soalan. Tak apa, jangan risau. Okey, abang ulang balik. Okey, boleh. Tadi ulang balik. Okey. Contohnya Ivy Miss saya jual.
Pesaing dia ada satu minyak angin yang memang tak ada orang tak kenal di Malaysia. Minyak angin tu memang daripada dulu, daripada budak kecil, orang tua semua kenal minyak angin tu. Jadi saya pun jual minyak angin. Cuma saya tukar kepada spray, saya inovasi. Jadi saya ubah dari segi USP. Dengar. Okay. Clear. Jadi saya nak jual. Saya menganggap bahawa saya bukan nak jual kepada semua orang. Dan walaupun saya founder dan saya ada tempat tinggal saya, sebenarnya taman yang saya tinggal pun tak kenal lagi produk saya. Oh ya? Yeah. Berapa orang je kenal? Ya, berapa orang je kenal. Maknanya kita nak besar, tak perlu takut. Kita manis mulut sikit dah. Kalau orang suka kita jual kepada kenalan kita dulu. Faham. Saya okey, faham. Maksudnya cari dalam kelompok circle kita dulu, gitu. Circle kita dulu. Saya bermula dengan bisnes dulu, circle saya dulu. Saya buat tanpa marketing besar, saya dengan modal dengan berapa ribu je dulu, dengan saya biasa bisnes ratus-ratus ribu. Jadi apabila saya jatuh, saya modal kecil, modal 2-3 ribu saya rasa sikit lah. Jadi saya ada circle saya kepada circle saya dulu. Saya suka dengan tadi abang boleh kongsikan pasal jangan kita pandang untuk semua orang. Saya suka sebab apa? Sebab saya memetik kata-kata Saiful Nang. Saiful Nang ni seorang cameraman jutawan. Cameraman Melayu pertama yang bergelar millionaire dalam Malaysia ni dengan hanya mengambil gambar. Jadi apa yang dia kongsikan, saya pegang sampai hari ni lah. Tapi saya pegang tapi saya tak buat. Saya pegang je. Pegang je tapi tak buat. Okey. Dia kata masa saya mula-mula nak masuk dalam bidang kamera dulu, saya tanya dia, saya kata, aku tak berani lah sebab kameraman dalam Malaysia ni ramai. Lepas tu saya nak masuk dalam bidang wedding. Saya nak buat bisnes wedding photographer. Jadi saya tanya dia, bang, Paul, boleh ke kita nak survive dalam dunia wedding? Saya nampak wedding photographer ni dah punya ramai sekarang ni. Macam mana nak bersaing dengan diorang ni? So jawapan dia, saya suka jawapan dia. Dia kata apa? Wedding photographer katalah ada 5,000 orang dalam Malaysia. Tapi kena ingat, ada lebih kurang 10,000 orang kahwin setiap minggu. So dia kata kod mana sekalipun akan ada peluang untuk kau nak jual kau punya servis tu. Sebab dia kata kalau dalam Malaysia ni, nisbah yang belum kahwin lebih ramai daripada nisbah yang dah kahwin. Jadi dia kata kod mana sekalipun masih ada ruang untuk kau nak market kau punya perniagaan. Sebab nisbah wedding photographer tu sebenarnya lebih kecil daripada jumlah orang yang kahwin setiap minggu. Tu kata dia lah, dia. Kan? Betul. Saya setuju 100% saya setuju. Dan dia berjaya letak sampai rate 10,000 tu kan. Sangkut lagi. Boleh. Okey, saya kalau kita fikir takut dulu, tu jadi susah sikit. Saya nak bercakap tentang terlalu bawah. Minta maaf saya minta maaf asal saya cabaran saya bisnes lain. Cabaran saya bisnes saya jadi dah cabaran saya untuk besar kan. Bukan untuk besar sangat tapi sesuai dengan saya. Jadi saya nak pergi kepada bawah, saya nak samakan saya susah. Faham maksud saya? Saya tak jelas. Maksudnya nak menyamakan kami macam mana? Tak faham. Nak samakan saya punya sekarang saya struggle, contoh saya struggle nak bisnes, nak menjual 100,000 unit. Jadi saya contohlah, saya nak samakan orang nak jual 10 unit. Saya nak jalan cerita tu agak rasa lain lah, tak kena lah. Cabaran saya cabaran jahat sikit. Dia lebih kepada lain skop lah. Jadi saya nak bagi contoh, kau jangan buat gini, kau kena buat gini. Jadi saya buat macam saya. Jadi orang tak boleh ya. Faham maksud? Betul. Tapi jadi macam, saya cuba nak mendalami lah sebab saya kuasa daripada bawah juga. Saya nak ingat balik macam mana saya bermula. Pasal dulu saya pun macam tu saya cakap, saya terus pergi jumpa orang. Saya bawa pikul bag tau. Saya bawa pikul bag seluar dalam. Seluar jeans tu dalam bag. Saya pergi ke kedai-kedai, saya jumpa orang. Kalau malam lepak lepas maghrib saya pergi ke kedai tom yum biasa, budak-budak lepak, isap rokok apa semua. Saya tengok ada jenis pakai dapat rugged sikit.
Set makan dan mau kena barang. Okay. Saya pergi, saya duduk, saya tunjuk. Boleh gitulah makna saya belajar dengan cara tu. Mana kena berani je. Mana ramai. Masa tu bandar dah banyak macam cendawan, macam kumpulan rock zaman tu. Kumpulan rock banyak macam tu juga bandar pun. Tapi saya ambil cara tu menjual. Aku okey. Okey, faham. Okey, faham. Itu maksudnya kita kena satu pendekatan kena tebal muka ni. Tebal muka. Ya, ni. memang kena. Kita tak boleh bisnes, kita nak tunggu orang datang. Dulu boleh. Dulu maksudnya kalau ke kedai orang tu orang datang. Sekarang kedai pun banyak, cabaran banyak. Kita kena ubah ikut zaman. Okeylah. Kalau kita nak tunggu. Faham. Okey bang, sebelum kita dah sampai dah hampir ke penghujung ni. Topik kita sebenarnya menarik tapi saya terganggu sebab line kita malam ni agak kurang cantik. Jadi kadang-kadang orang pun rasa macam tak boleh nak connect sebab dia ada macam okey. Tapi tak apa. Sebelum kita stop, saya nak minta okeylah. Bukan saya nak sengaja nak promote buku, tidak, tapi dah alang-alang abang nak bercerita pasal apa nama ada sangkut abang. Abang tengah repair kamera apa ni? Tiba-tiba dia stuck jap. Jadi penawar pula dah. Tiba-tiba abang hilang jap. Ni dia. Orang yang salah seorang peniaga yang juga berjaya ni, Azlan Azizi Lando ni. Dia pun salah seorang peniaga yang berjaya juga ni. Adik saya ni. Ni adik saya ni. Adik saya dia meniaga baju-baju daripada Vietnam. Baju-baju batik, baju-baju kurung English cotton kan. Antara yang hebat kan, antara yang hebat. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba abang Sidri tiba-tiba dia hilang ni. Tiba-tiba dia hilang. Tekan balik kot. Tiba-tiba dia hilang. Kenapa? Dia repair kamera dia hilang. Baik, tu masuk balik. Tiba-tiba hilang dia bang. Kenapa bang? Saya tertekan wifi tadi. Patutlah. Okey, bang. Dia penghujung-hujung bang. Dia penghujung-hujung. Sebab kita dah lalang kita sembang tadi macam mana kita nak tebal muka lah semualah, macam mana kita nak ni kan. Okay, saya bukan nak promote buku tak, tapi katalah abang memberi nasihat kat saya. Katalah abang sedang nak mengajar orang cara nak berniaga ni. Okey. Buku ni memang bagi saya dia punya impact dia terbaik, hasil dia terbaik dan semuanya memang cukup membantu orang untuk memahami pasal COVID. Tapi cuba abang bagi saya panduan yang mungkin boleh berguna pada orang lain jika dia nak mula berniaga. Bila ada produk pengata-kata apa dia panggil tu, tajuk-tajuk tu, you bagi point yang tajuk yang orang paling suka. Saya ada terbaca saya ada dengar satu cikgu ada cakap apa gitu. Saya sudah tertarik, memang saya nak beli juga. Okay. Memang kita bercerita tentang, sekarang saya minta maaf, sekarang kita nak menyanggah anti-vax contoh. Okay. Sangkut jap, tak apa, menyanggah anti-vax. Okay. Jadi kita kena cerita kenapa benda ni betul-betul wujud, betul-betul bahaya. Kena buat satu ayat yang saya tak dengar. Dah clear. Ada clear. Okey. Jadi gitu, faham tak maksud saya? Maksudnya cari point yang ayat. boleh. You fikir sikit macam mana point sikit je yang betul-betul benda ni wujud. Benda ni wujud dan benda ni bahaya. Tadi saya dengar yang dengan doktor apa? Doktor Watt 43 ke apa. Jadi kita nak terangkan mana, sebab ramai sekarang orang yang bersetuju yang bukan anti-vax contoh, dia dah was-was. Dah bercerita tentang tak ada apa. Jadi kita nak jelaskan sebenarnya COVID dalam buku ni. Apa cerita tentang COVID tu? Okey. Antara yang saya nampak. Tapi sekarang ni persoalan saya, bukunya dah ada, dah siap, tapi kita nak bagaimana untuk saya nak memasarkan dia untuk bagi dia lebih boleh pergi jauh.
Saya faham lah. Maknanya kita cerita balik tentang apa kandungan. Maksudnya lebih kepada saya punya promosi tu dalam saya punya Ya. tu. Terangkan balik apa kelebihan buku ni. Jangan kita kata buku ni bagus. Buku ni memang cukup. Apa? Buku ni dah lengkap. Lengkap tu apa? Cerita satu yang poin yang menyebabkan orang memang aku kena belilah buku ni. Tak boleh aku tak beli. Tak boleh tidur aku malam ni. Ini kena hebat dalam bab copywriting ni kan? Yes. Memang kalau kita nak main online, copywriting memang penting. Copywriting ni bang, kita belajar ke atau kita... Saya belajar. Oh, belajar Saya belajar dan saya kadang-kadang dia mari datang dengan datang tiba-tiba, kadang-kadang tiba-tiba, masa bagus je ayat ni. Gitu lah. Tadi sebab saya dengar yang cikgu cakap dengan doktor tadi, saya fikir bagus juga buku ni. Saya fikir tadi, cuma saya tak tahu nak ulas macam mana. Tapi untuk untuk disangkut yang tu. Okey. Tak maksud abang, okey. Copywriting tu adakah dengan hanya kita belajar kita boleh membuat copywriting yang baik ataupun kita kena ada jiwa copywriter tu? Kita kena ada jiwa. Sekarang ni kita cakap pun boleh. Cikgu cakap pun bagus sangat dah. Cuma susun pendekkan bagi padat. Jadi orang cakap aku dah faham dah baca dengan pendek ni. Jadi aku kena beli buku ni. Dan buatlah beberapa kali dia akan jumpa. InsyaAllah. Itu petua yang baik bagi saya. Sebenarnya itu cuma contoh. Saya bukan sengaja nak iklan buku tapi saya nak bagi nampak satu contoh macam mana kita nak pasarkan produk kita bila dah ada produk tapi tak boleh jual. Jadi mungkin saya dia ada. Itulah kita kena berterusan lah. Hari-hari kena bercerita. Tu saya cakap copywriting bukan hanya tulis, copywriting cakap. Apa dia cakap? Mana cakap tu, mana dia perkataan tentang buku ni. Tadi saya ada dengar. Okey, tadi abang sendiri ada dengar apa bang? Ulang balik. Abang sendiri ada dengar tentang buku tadi. Buku ni dah bagus, baru jual 700, tapi buku ni bagus sangat. Bagus sangat tu apa? Apa dia bagus dia? Lengkap dah. Cerita apa ni makna tentang kopi, sejarah dia ke apalah macam-macamnya agak-agak orang nak tahu. Macam kalau boleh tadi mana kita boleh menyanggah yang pihak itu. Jadi orang sebab sekarang semua orang ada di sekeliling dia anti-vax contoh. Ya. Setiap orang. Jadi dia nak menjawab tentang kepada kawan dia tu. At least dia ada buku ni dia boleh jawab. Ni. Okey bang. Ni apa nama Azlan Azizi komen kata apa Sindri memang power bab copywriting. Tu nampak tu. Saya rasa saya kena jumpa abang lah belajar copywriting ni bang. Saya tak pandai nak mengajar. Dekat aja Seremban dengan saya ni kan. Apa salahnya berkongsi ilmu kan. Boleh saya bagi minum. Tak apa, cuba try sekali bantu saya buat satu copywriting untuk buku ni. Mana tahu tengok dia nak belajar cara menaip tu. InsyaAllah. Okey bang, saya kira untuk malam ni kita dah pun melebihi sejam sebenarnya. Dan saya harap sampai tak apa yang saya dari segi poinnya saya dapat maksudnya dari segi memang mana pun pucuk pangkal dia pada usaha lah. Pada usaha dan juga pada perjuangan lah, fighter tu kena berjuang tu. So saya buka saya buka floor lebih kurang untuk abang dalam 2 minit untuk abang nak bagi nasihat sikit sebagai penutup kepada kita punya live untuk malam ni bang. Silakan. Saya ulangi pada tadi, orang bisnes ni satu kena ada kesungguhan, kena berani. Satu lagi cash flow kena jaga. Yang tu saya ambil pengalaman saya sebelum ni. Memang saya tak jaga cash flow, saya tahu niaga je. Jadi kalau cash flow tak jaga, bisnes tak akan ke mana. Lambat laun dia akan jatuh. Gitu. Maknanya kena jaga cash flow. Cash flow itu yang kadang-kadang saya sangkut tu. Itu yang kadang-kadang buhara tu. Duit masuk keluar. Majoriti orang macam tu. Dia tak pandai susun berapa yang dia kena buat modal, berapa yang kena simpan untuk standby akan datang. Dan saya mungkinlah kalau ada akan datang boleh cakap lagi, saya adalah bahan-bahan untuk saya kongsikan kepada ramai usahawan yang ataupun baru-baru nak berniaga, produk-produk yang sesuai dijual dan produk yang akan datang lah, musim-musim akan datang. Contoh saya bagi satu contoh lagi, kalau siapa berani nak buat F&B.
Kalau orang modal kecil, dia boleh ambil berapa orang ramai sekarang founder-founder yang keluarkan F&B. Pasal tadi saya cerita, orang nak akan melancong, orang akan nak makanan untuk keluar negara yang halal, makanan betul. Malaysia gitu. Dan minggu depan saya nak minta abang punya tips pula bang. Minggu depan untuk segmen minggu depan kita nak minta abang punya tip tentang macam mana nak cari modal. Boleh. Minggu depan saya beritahu awal untuk awal boleh saya stand by. kita minggu depan kita nak bincangkan tentang bagaimana nak cari modal, adakah sesuai kita meminjam. Kalau pinjam tu adakah sesuai untuk kita pinjam untuk kita nak buat perniagaan. Lepas tu macam mana untuk kita nak sustain modal kita tu. Okey bang. Isu ni saya memang sekarang saya duk bincang. Okey? Ya, okey bang. So kita jumpa bang minggu depan hari yang sama, waktu yang sama 10 malam. Terima kasih bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey tuan-tuan, saya kira itulah dia perkongsian yang cukup hebat sebenarnya daripada Tuan Ahmad Sidri. Mungkin ialah hari pertama dalam dari wartawan ni dia ada aura dia. Ada aura dia. Aura dia maksudnya sebenarnya untuk muncul dalam dari wartawan, sebenarnya walaupun nampak dari wartawan dia benda yang simple setakat sembang-sembang kosong, sembang-sembang tapi sebenarnya dia punya aura dia. Maksudnya bukan semua orang sebenarnya yang first time masuk dia terus boleh bagi punch. So tapi abang Sidri dah bagi banyak perkongsian yang hebat sebenarnya. Ada poin-poin saya nampak, cuma mungkin terganggu kerana line yang kurang cantik. Semalam pun dengan Umi saya nampak ada 1-2 kali line yang kurang cantik. Mungkin kerana saya tak tahu sama ada sistem saya ataupun sistem di sebelah pihak sana, tapi kita mengharapkan insya-Allah besok malam benda tu akan dapat diperbaiki insya-Allah. Tuan-tuan, terima kasih kepada mereka yang sudi bersama dengan saya sejak pada awal tadi. Okey, Muhammad Khairi Abbas, saya leader IVBIS Bangi. IVBIS memang terbaik. Okey. Alhamdulillah saya pun antara yang pengguna IVBIS juga sebenarnya. Cikgu Azrul next boleh jemput Dr. Baharudin Muhammad, dia ajar bisnes, insya-Allah. Kita bagi peluang sebenarnya bukan sekadar bagi peluang kepada orang untuk nak berkongsi, tapi yang paling utama bagi peluang pada korang untuk belajar sebenarnya. Saya macam mana kadang-kadang saya termenung seorang-seorang fikir. Saya gunakan pendekatan, saya gunakan satu ayat, aku tak kejar view. Aku kejar pencari ilmu. Korang kena faham tau poin saya tu. Aku tak kejar view, tapi aku kejar pencari ilmu. Maksudnya yang paling utama bagi saya dalam segmen-segmen yang baru saya buat ni, bermula hari Isnin saya buat dengan pakar fotografi, semalam dengan Umi, hari ni dengan Tuan Ahmad Sidri. Saya cuba motivate myself. Walaupun sebenarnya mata saya sedang memerhatikan handphone saya. Saya tengok view sekarang 106 orang. Benda ni kadang-kadang mengganggu saya tau. Kadang-kadang dia mengganggu saya sebab dia rasa macam tak ramai tengok. Diorang ni tak minat kot. Jadi macam tak payahlah kot kita nak sembang-sembang lebih-lebih. Tapi dalam masa yang sama saya still setiap siang hari sebelum saya buat live malam hari macam ni, pukul 10 malam saya buat live. Setiap kali sebelum buat live saya akan relax, tenang, jangan terganggu dengan view. Saya cuba motivate myself, jangan terganggu dengan view. Tetapkan dengan istiqamah engkau, dengan niat nawaitu yang ada pada awalnya, iaitu nawaitu aku ialah aku bukan kejar view tapi aku kejar pencari ilmu. Jadi saya harap saya kekal dengan nawaitu tu, kekal istiqamah dengan nawaitu tu. Matlamat awal ketika saya buat program macam ni, segmen macam ni hari-hari, saya dah kata dalam diri saya bahawa segmen harian ini mungkin akan merosot, mungkin akan turun. Tak seperti segmen-segmen dalam dari wartawan kerana kita kupas isu, kita menghentam. Tapi saya dah bersedia sebenarnya pada awalnya bila saya nak buat segmen macam ni, saya dah mula bersedia macam aku akan dapat lihat penurunan view yang ketara. That's why setiap hari saya kena sentiasa bermonolog, bersembang dengan diri sendiri, relax, tenang. Walaupun 1-2 view, tapi kalau 1-2 view itu mungkin membawa manfaat kepada mereka,
mungkin mereka boleh menggunakan ilmu yang dikongsikan malam ni, contohnya macam malam ni. Kalau adalah yang menggunakan ilmu malam ni untuk mula berniaga dan tiba-tiba perniagaan dia berjaya dan dia sukses dan dia berjaya meningkatkan kualiti hidup dia, manalah tahu dengan keikhlasan yang ada tu, dengan perkongsian ilmu pada malam ni tuan-tuan, dapat kurang-kurangnya meningkatkan amalan pahala saya. Amal saya, insya-Allah. Jadi cuma saya tak nafikan sebagai manusia biasa, saya kadang-kadang terganggu dengan view. Saya cuba nak tutup handphone ni, jangan bagi nampak view dia. Saya tak nak tengok sebenarnya view dia, tapi saya sebab saya kena monitor dua skrin. Sebelah kanan ni nak monitor komen-komen yang fresh, sebelah kiri saya nak petik dia punya ni. Tadi tuan-tuan, masa saya buat test call dengan sahabat saya buat test call nak check sistem. Dia tanya saya, dia kata, ada ke orang buat macam ni? Ada tak orang buat macam ni? Ada tak mana-mana platform buat macam ni? Ada tak mana-mana TV channel buat macam ni? Saya berani kata tak ada kot. Tak ada kot seorang manusia gila yang nak sanggup buat depan kamera hari-hari bersembang secara live, setiap hari secara konsisten nak bercakap macam ni, dalam masa yang sama nak bawa orang kongsikan ilmu pada orang ramai. Tak ada kot. Saya tak jumpa lah mana-mana channel dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, tak ada orang sanggup nak bagi dia punya full komitmen mencari satu bahan, mencari satu info, satu perkongsian yang hari-hari. Tak ada kot. So saya rasa itulah istimewanya dari wartawan mungkin. Tapi saya harap korang sama-sama lah motivate saya lah. Saya pun manusia biasa. Kadang-kadang dia akan jadi macam down, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang down, kadang-kadang naik. Saya harap korang motivate saya jugalah. Sama-sama kita bermotivasi, sama-sama kita bermuhasabah diri. Korang pun nasihat saya juga, bagi tahu kat saya tentang apa kelemahan saya, apa patut saya buat, macam mana saya nak menguatkan diri saya untuk saya terus bersama dengan korang untuk nak bagi ilmu kepada korang. Saya tak ada ilmu. Saya kurang ilmu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya cuma memiliki diploma perguruan Malaysia. Saya tak ada degree pun. Saya tak ada degree, saya tak ada PhD, saya tak ada master. Saya cuma ada SPM pangkat 2, aggregate saya 28. Pangkat 2, aggregate saya 28. Teruk. Ada wife saya, aggregate dia bawah 10. Pangkat 1. Saya pangkat 2, aggregate 28. Saya bukan orang yang bijak, bukan orang yang berilmu. Tapi saya nak bawa orang yang berilmu untuk bersama korang. Saya nak bawa orang berilmu bersama korang. Jadi apa salahnya kita bantu orang lain yang mungkin memerlukan. Mungkin korang tak perlukan ilmu ni. Mungkin korang rasa no point untuk korang dapatkan ilmu ni. No point bagi korang. Tapi bagi saya, ada orang lain yang mungkin memerlukan ilmu ni, insya-Allah. Tuan-tuan, saya kira itulah dia untuk malam tuan-tuan. Malam besok tuan-tuan, malam esok lagi gila. Malam esok lagi gila tuan-tuan. Malam esok sampai 2 live. Saya sebenarnya malam esok cuma 1 live. Tapi tiba-tiba Pesaka Malaysia, dia minta saya buat live untuk channel Pesaka Malaysia, nak interview dengan jago silat negara Al-Jufri Jamari yang pernah dapat olahragawan, ikon silat negara, nak buat dekat channel dia, channel Pesaka Malaysia. Tapi saya yang handle. So dalam masa yang sama saya nak buat live saya. So malam besok pukul 8 malam tuan-tuan, 8 malam kita ada nak mengetih boleh Roger boleh PM saya, tak ada masalah. Datang rumah saya boleh, depan rumah saya ada tempat lepak. Baik, apa nama Kak Ziha tahulah kan, lepak depan rumah saya lagi best sebenarnya. Okey, apa nama 8 malam besok saya nak bersembang pasal kegilaan G-Shock. Kenapa orang gila sangat dengan G-Shock ni? Saya dah tak pakai G-Shock. Saya pelik kenapa orang gila dengan G-Shock. Apa yang istimewanya G-Shock? Dan jangan salah faham, sebenarnya ada orang menjadikan G-Shock sebagai satu perniagaan sebab koleksi yang bawa duit. Tak tahu. Saya tak tahu. So malam esok tuan-tuan, malam esok pukul 8 malam saya nak interview, saya nak buat sesi sembang santai bersama dengan kolektor G-Shock. G-Shock yang boleh jadi satu kegilaan. And then pukul 10 malam live bersama dengan Al-Jufri Jamari. 10 malam. Okay? So tuan-tuan, itulah dia. Cikgu percayalah ramai tengok rekod live cikgu ni. Cikgu terus semangat, insya-Allah. Saya tak kata saya hilang semangat, tak. Saya kata saya perlukan konsistensi tu. Bagi saya semangat sikit
bagi saya semangat sikit. Okey, untuk saya nak terus berkongsikan ilmu dengan korang. Okey. Kalau korang share, ramailah tengok. Korang pun tak share, macam mana? Okey lah, baik. Okey tuan. Tak apa. Azrul, aku tak kejar view, aku kejar pencari ilmu. Aku tak kejar view, aku kejar pencari ilmu. Kali ketiga, aku tak kejar view, aku kejar pencari ilmu. Dan semoga dia berkat, dan semoga dia mendapat manfaat, dan semoga dia benar-benar ikhlas untuk mencari pencari ilmu. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi tuan-tuan malam esok dalam segmen Dari Wartawan Pencerita. Assalamualaikum, support pencerita.